أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berhormat lagi dikasihi Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam suasana majlis ilmu, insya-Allah. Dan perkara yang akan saya sampaikan pada malam ini lebih kepada menyebut soal pentingnya kita menjaga persaudaraan sesama insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah antara perkara yang dituntut oleh iman kita dan dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah azza wa jalla." Imam At-Tirmizi menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan iman yang paling kemas, yang paling kuat ialah mualah fillah, saling menyokong, saling mendukung kerana Allah, wal muadatu fillah, saling bermusuh kerana Allah, wal hubbu fillah, saling mencintai kerana Allah, wal bughdu fillahi azza wa jalla, dan membenci hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut perkara seperti ini, bila saya sebut tadi, ia adalah ikatan iman yang paling kemas, ikatan iman yang paling kuat. Ia membawa maksud bahawa cinta kita terhadap apa sahaja perkara mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa sahaja perkara mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Benci dan suka hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apa sahaja perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasul, kita kena buat sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Apa sahaja yang dibenci oleh Allah dan Rasul, kena benci sebagaimana Allah dan Rasul membenci perkara berkenaan. Sebab itu, para ulama salaf menunjukkan kepada kita tentang bagaimana mereka praktis sudut cinta dan kasih kerana Allah, cinta dan benci kerana Allah. Ya, kalau kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan cuba buat, mereka akan cuba laksanakan. Kerana apa? Itu tanda cinta kepada Allah dan tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja benda bid'ah, benda khurafat, benda maksiat, ya, yang dibenci oleh Allah dan Rasul, mereka akan tolak, mereka akan ketepikan. Kerana apa? Kerana Allah dan Rasul benci perkara berkenaan. Dan inilah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu sepanjang zaman yang dihadapi oleh orang Islam. Kita nak kekal atau tidak identiti kita sebagai orang Islam? Kalau ada hajat, apakah kita hanya minta kepada Allah atau kita minta lagi kepada yang lain? Sebagaimana Datuk Seri sebut tadi, bila cari pengasih, bila cari pembenci, cari tok bomoh. Ya, bukan hanya bomoh yang mengaku Islam, bomoh yang memang terang-terang kafir dia pergi jumpa. Ya, Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, man ata kahinan, ya, man ata kahinan fasaddaqahu, ya, faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tok dukun, tok bomoh, lalu dia membenarkan kata-kata tok bomoh berkenaan,
maka sesungguhnya dia sudah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur, terkeluar Islam, lebih daripada murtad. Ya. Jumpa Tok Bomo, percaya apa yang Tok Bomo sebut, kufur, keluar daripada Islam. Ya, keluar daripada Islam. Ya, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun apa saja. Semua amalan dia telah lalu hapus, musnah, hilang begitu saja. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, nescaya Allah akan musnahkan semua amalan kamu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan, kita maklumlah kadang-kadang bomoh ni orang kampung tak kenal. Jiran sebelah rumah kita tak kenal bomoh yang hebat. Orang jauh dari selatan, orang jauh dari timur, dia tahu. Dia tahu bomoh tu jadi tak jadi, nampak tak nampak dan sebagainya. Bukan soal nampak tak nampak amat dispu tu. Siapa tak nampak, maka dia anak macam ni. Bukan soal itu. Soalnya bila babit soal ghaib, soal bawa manfaat, soal bawa mudarat, soal mengetahui masa depan, itu rahsia Allah. Tidak ada manusia akan mengetahuinya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi tentang cerita Ashabul Kahfi. Nabi kata, besok aku bagi tahu. Sebab dia rasa Allah akan bagi tahu kepada dia. Wahyu tak turun. Orang Yahudi tanya lagi, kamu kata hari ni nak bagi tahu, pasal apa tak bagi tahu? Nabi dah terasa. Sebab dia pun tak tahu masa depan. Yang tahu Allah Azza wa Jalla. Kalau yang baginda tahu pun apa yang Allah bagi tahu kepadanya. Allah tegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu sebut, aku pasti akan buat perkara ini besok, tapi sebutlah melainkan dengan izin Allah. Subhanallah. Macam mana kalau ada manusia kata, betul berdasarkan apa yang saya tengok. Dia tengok apa kita tak tahu. Dia tengok dalam mangkuk ke, tengok dalam cawan ke. Tengok je muka orang datang, oh ini dia kata 3 hari sembuh ni. Dah tak mungkin. Ayat dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu sebut sesuatu, jangan sekali-kali kamu sebut sesuatu sesungguhnya aku akan buat perkara itu besok, melainkan kamu ikat kecuali dengan kehendak izin Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal iman kepada Allah, benci dan suka kerana Allah, ia membawa maksud perkara yang bawa manfaat hanya atas ketentuan Allah, perkara bawa mudarat hanya atas ketentuan Allah. Sebab itu masyarakat Islam kita pada hari ini, akibat banyak sangat percaya benda-benda karut marut, percaya benda gaib yang tidak benar, sedangkan yang benar itu jelas. Soal rukun iman itu jelas, malaikat itu jelas, kiri kanan dia ada raqib atid. Tapi masalah dia takut dengan jin dan syaitan itu lebih. Maka untuk mengelakkan jin dan syaitan, dia gantung benda, gantung gambar tokoh, gantung gambar apa gambar sekalipun, letak depan pintu. Tujuan apa? Kalau benda buruk masuk, benda tu akan terkejut sebab tengok gambar tu. Subhanallah. Kalau hantu terkejut tengok gambar, yang buruk terkejut tengok gambar, memang tak standard lah hantu tu. Tak mungkin. Yang bagi manfaat mudarat Allah Azza wa Jalla, bukan gambar, bukan benda yang kita gantung. Sebab tu kalau kita tengok ada rumah orang gantung, kita kena tegur. Ada kedai gantung letak benda yang dipanggil wafak lah, azimat lah, apalah, itu semua bawa kepada syirik. Man 'allaqa faqad asyraka. Nabi
Nabi sebut. Siapa gantung sesuatu dengan i'tiqad benda tu bawa manfaat atau mudarat, sesungguhnya dia sudah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang yang dia gantung tu pun dia pun tak faham. Tulisan dalam bahasa Suryaninya, dalam bahasa Ibraninya, kononnya nama-nama jin lah. Mana dia tahu nama jin? Ada jin bagi tahu nama dia? Kali jin tu ada surat apa dia ada kad pengenalan tu. Tak ada. Tak mungkin. Ataupun tambah lagi nama-nama malaikat yang tak ada yang disebut di dalam nas yang sahih. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut soal iman, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain lagi, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 jenis manusia, kalau dia termasuk 3 golongan ini, dia akan termasuk orang yang dapat merasai kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cinta daripada selain Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lebih dia cinta lebih daripada segala perkara yang lain. Ya. Dia perlu selesaikan hajat manusia ataupun hajat dunia dia. Solat tak buat lagi, tinggalkan hajat dunia dia. Solat dia. Itu tanda cinta Allah dan Rasul. Ya. Dia kena buat sesuatu tapi perlu berdosa sesuatu buat perkara berkenaan, maka dia kena tinggal perkara dosa tu. Kalau dia nak buat benda baik, buat benda baik. Tak mampu, buat cara tak mampu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dikasihkan seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang itu melainkan kerana Allah. Yang ni yang selalu manusia rosak. Kenapa dia suka dengan si fulan bin si fulan? Oh, kerana dia ada kuasa. Hilang kuasa, hilanglah orang di sekeliling dia. Ya. Oh, kerana si fulan itu handsome. Bila dah tua, dah nyanyok rupa dia, tak ada siapa peduli dah. Ya. Cinta kerana apa lagi? Kerana harta. Hilang harta, hilanglah orang dengan dia. Dah. Yang kekal, ya, yang disebut orang yang ada rasa iman apabila dia memiliki perkara-perkara, dia cintakan seseorang itu kerana Allah. Kenapa dia cinta manusia itu kerana Allah? Itu persoalan yang lebih besar. Kerana dia mencintai manusia itu kerana kecintaan dia menambahkan iman dia. Ya. Yang jenis macam ni yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, antara 7 jenis manusia yang Allah akan beri perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, ialah 2 orang manusia. Berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mereka berjumpa kerana sama-sama nak buat perkara yang baik. Mereka juga berpisah, yakni pergi ke kawasan, ke tempat masing-masing, juga kerana nak buat perkara yang baik kerana Allah. Subhanallah. Berkawan ni pun antara tanda dapat kemanisan iman. Kemudian yang terakhir sekali, yang ketiga yang Nabi sebut, ya, wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Ya, dia tidak suka untuk balik buat benda yang kufur sebagaimana dia tidak suka untuk dicampak ke dalam api neraka. Persoalan dia, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa manusia tak berapa percaya pada api neraka? Siapa yang bagi tahu kepada kita tentang api neraka? Allah dan Rasul. Al-Quran dan hadis. Sebut tentang hakikat syurga, sebut tentang hakikat neraka. Tapi gambaran kehidupan manusia tak tunjuk macam tu. Ya. Kalau kita nampak betul syurga itu di hadapan mata kita, nescaya kita berbuat buat kebaikan. Nabi SAW sebut, kalaulah kamu tahu kelebihan solat pada saf di hadapan itu, nescaya kamu sanggup cabut undi nak berebut ambil saf di hadapan. Tapi orang kita saf depan tu lah paling dia tak nak pergi.
Entahlah saya, entahlah kat depan entah tua lagi apa semua. Dah. Sebab kita tak nampak syurga di situ. Tak nampak syurga di situ. Kalau manusia betul yakin pada neraka, dia tak berani buat maksiat dan dosa. Tak berani. Tapi disebabkan kita lebih percaya hantu raya banding syurga dan neraka, kita takut kat hantu. Tapi neraka kita tak takut, syurga kita tak cinta. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perasaan ingin ke syurga mesti sentiasa sepanjang masa dihidupkan. Perasaan takutkan neraka mesti sepanjang masa kita hidupkan. Para sahabat Nabi SAW, manusia biasa seperti kita, mereka juga rasai apa yang kita rasa. Tapi barangkali yang kita rasa itu jauh sangat berbanding daripada apa yang mereka rasa. Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang muda. Satu hari dia jumpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik. Hanzalah sudah munafik. Abu Bakar kata, apa jadi dengan kamu? Hanzalah kata, wahai Abu Bakar, kita bila duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seolah-olah nampak syurga bila Nabi sebut. Subhanallah, sahabat Nabi. Bila Nabi sebut tentang neraka, kita rasa nampak neraka, takut dan gerunnya kita terhadap neraka berkenaan. Tetapi bila kita balik ke rumah kita, duduk dengan anak, isteri, keluarga kita lupa perkara itu semua. Bukankah itu antara sifat orang yang munafik? Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar kata, wahai Hanzalah, aku pun rasa macam tu. Baik, kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jadi pada perasaan yang seperti ini? Tuan-tuan, para sahabat Nabi, bila mereka ingat Allah, seolah-olah nampak depan mata syurga neraka. Kita dalam solat bukan nampak syurga neraka, nampak buah limau ke. Lepas ni nak makan apa? Tok Seri bagi makan apa bulan ni tak? Solat nampak biryani, bukan nampak syurga neraka. Jadi mereka berdua jumpa Nabi SAW, bercerita perkara yang disebut oleh Hanzalah radhiyallahu anhu tadi. Nabi senyum dengan perkataan. Nabi kata, wahai Hanzalah, kalaulah kamu sepanjang masa boleh merasakan nampak syurga di hadapan matamu, nampak neraka di hadapan matamu, nescaya akan turun malaikat dari langit bersalam dengan kamu. Tetapi Nabi kata, as-sa'ah, as-sa'ah, ada masa perasaan itu datang, ada masa perasaan itu hilang. Tapi pertahankan perasaan berkenaan. Yang ini yang kita takut hilang daripada diri kita. Yang kita takut pasal apa? Pasal waktu kita buat maksiat, kita tak rasa dosa bila buat maksiat. Kita tak ada rasa dosa buat maksiat. Hati tak ada rasa takut buat dosa. Ini yang kita takut iman terbang. Ataupun bila ada benda berpahala, kita tak ada rasa ingin nak buat pahala berkenaan. Ini lagi teruk. Dan ini krisis yang berlaku kepada orang Islam hari ini. Bukan hanya kita tengok dalam YouTube, budak kecil dekat China tu kena langgar van, tak ada siapa peduli. Bukan cerita tu saja. Masyarakat kita juga sedang menghadapi perkara yang sama. Orang tua nak melintas jalan raya, tak ada siapa peduli. Orang tua naik atas bas ke, naik atas kereta api ke, yang muda selamba je duduk, yang tua bagi berdiri. Alasan dia, kalau dah lewat, buat cara lewat. Aku duduk dulu, hang mai kemudian. Dah. Tak ada sifat begitu. Kalau ada rasa sifat bahawa ini peluang buat pahala, nescaya kita jadi orang yang terbaik. Ada benda yang silap, kita kena segera tegurkan. Sebab apa? Itu peluang buat pahala. Ada benda yang betul, yang wajar kita sokong, kita kena sokong. Apa sebab? Itu benda berpahala. Yang jadi masalah kita tak ada perasaan itu. Sebab itu bila hilang perasaan berkenaan, iman kita dalam bahaya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak sampai pada tajuk yang saya nak ceramah lagi sebenarnya. Khidmah tu dah
berjela-jela lagi. Ya. Azan Isyak dah baru teringat. Sebab saya ingat Datuk Seri letih hari ni, saya pun letih. Jadi kita ceramah cara bebas Datuk Seri nah. Baik, perkara asas saya sebut pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, selaras dengan hasrat tuan majlis kita pada malam ini, jemput kawan-kawan, jemput rakan-rakan. Yang ingin saya bacakan pada malam ini ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, ya, hadis Abu Idris Al-Khawalani, ya, rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Kata Abu Idris Al-Khawalani, ini hadis yang terkenal, ada dalam hadis 40 dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Abu Idris Al-Khawalani, dakhaltu masjida Dimashq Syam fa idza ana bi fatan barraqis sanaya wa idza an-nasu hawlahu idza ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi. Abu Idris Al-Khawalani adalah dari kalangan tabi'in yang besar. Artinya golongan ulama selepas generasi sahabat. Mereka sempat berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Idris, suatu hari aku masuk ke dalam masjid Damaskus, masjid Jami' Umawi, masjid Umayyah yang ada pada hari ini, masjid Damaskus Syam. Kalau orang pernah pergi ke situ, ia antara masjid yang cukup cantik. Asal separuh daripadanya adalah binaan gereja. Di situlah berdasarkan hadis yang dhaif dikatakan Isa alaihissalam akan turun dari langit pada tiang putih di situ. Hadis itu tidak sahih sebenarnya. Ya. Dan di dalam masjid itulah terletaknya makam Nabi Yahya alaihissalam. Tetapi hanya kepala baginda sahaja. Ya, ditemui oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, sewaktu mereka membina masjid berkenaan, ya, di mana sebagaimana yang kita ketahui Nabi Yahya alaihissalam, ya, mati dibunuh oleh raja pada zaman dia kerana dia melarang raja itu berkahwin dengan saudaranya sendiri. Ya, bila raja tu nak kahwin juga, wanita itu bertanya, wanita itu meminta mas kahwin. Ya, raja tu tanya apa mas kahwin dia? Mas kahwin dia ialah kepala Yahya. Ya, jadi Yahya ditangkap, kepalanya dipotong, ya, badannya tertinggal, kepalanya diselamatkan oleh para malaikat. Ya, dan dia, ya, dikatakan oleh ahli sejarah, kepala itulah yang ditemui oleh Abdul Malik bin Marwan, ya, di bawah dalam tanah dalam kawasan masjid berkenaan. Dan pada hari inilah, ya, yang ada di dalam masjid itu, ya, ialah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Ya, masjid datang kemudian, ya, kubur tu memang dah asal ada dekat situ. Bukan macam tempat kita hari ni, masjid dulu, lepas tu kubur masuk kemudian. Ya, baik. Kata Abu Idris Al-Khawalani, suatu hari aku masuk ke dalam masjid Damaskus. Tiba-tiba aku lihat dalam masjid itu seorang anak muda, ya, masjid Damsyik, ya, seorang anak muda yang rupanya cukup bersinar-sinar mukanya, barakus sanaya, ya, dan orang ramai duduk di sekelilingnya. Apabila mereka berselisih pada satu perkara, mereka bertanyakan dia dan meminta pandangannya. Abu Muslim rasa pelik, padahal dia penduduk Syam dan dia kenal ramai orang. Tiba-tiba hari itu dia tengok ada seorang anak muda duduk tengah-tengah majlis. Orang ramai keliling dia dan tanya kepada dia banyak perkara. Dan anak muda ini jawab soalan berkenaan. Lalu dia berkata kepada orang lain, siapakah orang ini? Fasa'altu anhu faqila hadza Mu'adz ibn Jabal. Lalu dia tanya siapa lelaki ini? Lalu diberitahu kepada dia, inilah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan, ya, menjadi utusan baginda, wakil baginda ke Yaman. Ya, yang hadis yang terkenal, ya, suatu Mu'adz diutus oleh Nabi ke Yaman, ya, dan seolah-olah Nabi dapat membayangkan sewaktu diutuskan Mu'adz yang waktu itu amat muda usia dia, seolah-olah Nabi gambarkan itu pertemuan mereka yang terakhir. Dan benar Nabi wafat setelah itu. Setelah Nabi wafat, Mu'adz pun, ya, kerana dia rasa dia duduk di Yaman tu, dia rindu kepada Nabi, maka dia pindah ke Damsyik.
untuk menghilangkan rasa rindu berkenaan yang beruntun hati dia. Dia pindah tempat. Ya. Maka dia pergi ke Damsyik, ya. Jadi hari yang pertama ni Abu Idris tengok, ini Muaz bin Jabal. Falamma kana al-ghad. Hari tu dia tengok orang ramai sibuk dengan Muaz, sebagaimana kita tahu Muaz ini yang antara sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari tu dia tak kacau Muaz, biar orang ramai, ya, bercakap dengan Muaz. Apa yang dia buat keesokan harinya, falamma kana al-ghadu hajjartu, ya. Kata Abu Muslim, keesokan harinya aku ingin jumpa dengan dia, maka aku pergi ke masjid pada waktu zuhur yang awal. Hajjartu, ya, bahasa Arab ni dia guna istilah yang amat tepat, ya. Pada musim panas biasanya orang datang solat zuhur lewat, sebab memang sunnah pada musim panas itu dilewatkan solat zuhur, agar orang ramai boleh datang pada waktu yang agak sejuk sedikit. Tempat kita tak boleh buat lah, sebab kita tak ada musim panas, ya. Jadi dia kata, aku datang awal, fawajadtu qad sabaqani bil hajir. Lalu aku dapati dia sudah datang lebih awal daripada aku. Dah duduk dalam masjid. Wa wajadtuhu yusalli, dan aku dapati dia sedang solat. Fantazartuhu, lalu aku tunggu dia. Hatta iza qada salatahu, sehinggalah dia selesai solat dia. Artinya kalau kita nak jumpa orang itu sedang solat, kita tunggu belakang dia, bukan tunggu depan dia. Tunggu depan dia, orang tu pula ganggu solat dia, ya. Kita dah tunggu cepatlah sikit dah silap, bukan adab dia. Tunggu dari belakang. Baik. Apabila dia selesai solat, ji'tuhu min qibali wajhi fasallamtu alaihi. Ya. Apabila dia selesai solat dia, aku pun mendatanginya dari hadapan mukanya. Coba kalau kita nak jumpa orang habis solat, apa kita buat? Kita cuit belakang dia. Itu kalau sakit jantung terus jalan. Ya, adab salaf ialah nak jumpa orang lalu di hadapan muka dia dan beri salam kepada orang yang berkenaan. Ya, setelah dia beri salam, faqultu lahu, aku pun berkata kepadanya, wallahi inni la uhibbuka lillahi azza wa jalla. Kata Abu Muslim, ya, demi Allah sesungguhnya aku mencintai kamu kerana Allah. Subhanallah. Dia tak kenal lagi, baru jumpa pertama kali, tapi sebab dia tengok peristiwa semalam tu, ya, artinya Muaz ini orang yang dirujuk oleh orang ramai, lahir rasa cinta. Sebab apa? Muaz ini orang yang mencintai Allah dan Rasul. Maka kita kalau nak cinta Allah dan Rasul, kita juga kena mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Ya, apa kata Muaz? Ya, Muaz berkata, Allah, apakah benar kerana Allah? Aku pun menjawab, Allah, benar kerana Allah. Tengok bahasa Arab, ya. Satu sebutan ada makna dua berbeza. Ya. Allah, apakah benar kerana Allah? Jawapan dia, Allah, ya, benar kerana Allah. Ya, sebab itu orang yang azan, ya, orang yang azan kalau disilap sebut, silap maksud. Ya, azan yang diajar pada kita, sebut-sebut betul-betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ataupun kita nak solat, kita takbiratul ihram, takbir yang betul. Macam mana takbir yang betul? Allahu Akbar. Ini dia nak masuk usalli tu, Allah, tak masuk-masuk gia dia. Orang dah pakai gia automatik, dia masih pakai manual lagi. Ya. Kalau dia silap sebut, silap takbiratul ihram dia. Ambillah kata dia sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram. Disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Ini kitab rujukan orang Melayu banyak, ya, oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Siapa yang takbiratul ihram memanjangkan Allahu Akbar, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, dikhawatiri dia jadi kufur. Apa sebab? Sebab tambah satu alif tu bukan bermaksud Allahu Akbar. Tambah satu alif tu bawa maksud, benarkah Allah Maha Besar?
Jadi orang yang mempertikaikan Allah Maha Besar tu dia boleh jadi jatuh kufur. Sebab tu nak solat ikut je apa yang Nabi ajar. Bila kita nak solat, hadaplah ke arah kiblat dan angkatlah takbir Allahu Akbar. Tak adalah nak sebut usalli begitu, usalli begini. Bukan kita sebut yang saya sebut yang boleh bawa kufur tadi, kitab Sabil Al-Muhtadin karangan Syekh Arsyad Al-Banjar. Kitab tu banyak orang Melayu kita guna di Nusantara ini. Kitab dalam bahasa Banjar. Kadang-kadang ada istilah Banjar dalam tu. Yang tak tahu bahasa Banjar, dia buat tafsiran yang tak kena. Baik, seterusnya. Muaz bertanya lagi, Allah, benarkah kerana Allah? Abu Muslim menjawab, Allah, benar kerana Allah. Fa akhadha bi hubwatin ridai fajazabani ilaih. Lalu bila aku berkata begitu, kata Abu Muslim, dia pun menarik bajuku, jubahku, dan menarik bahuku, lalu memelukku. Lalu dia berkata, absyir, dengarlah khabar gembira. Kata saya dengar waktu sudah sebut absyir kan, absyir, dengarlah khabar gembira. Kata Muaz, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil muttahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajib menerima kasih sayang aku 4 jenis manusia. Pertama, al mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai kerana aku, kata Allah. Yang kedua, al mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk bersama kerana aku. Yang ketiga, al mutazawirina fiyya, orang yang saling menziarahi kerana aku. Yang keempat, al mutabazilina fiyya, orang yang saling tolong menolong kerana aku. Subhanallah. Allah sebut wajabat mahabbati, wajib dapat kasih sayang aku, kata Allah. Apakah susah? Tak susah, cukup mudah. Takkan daripada 4 jenis ni kita tak boleh masuk. Bukan satu jenis je, 4 jenis. Salah satu daripada 4 ini. Kalau kita duduk dalam salah satu daripada 4 ini, pasti kita dapat kasih sayang Allah. Syarat masuk syurga Allah mudah. Dapat kasih sayang Allah, pasti masuk syurga Allah. Apa yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Al-mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai kerana Allah. Bila kita sebut saling mencintai kerana Allah, mereka akan saling buat perkara yang meningkatkan imannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Saling solat berjamaah bersama, saling buat kebaikan bersama, berebut-rebut untuk membantu ke arah kebaikan yang bersama. Ini bawa kita kepada kecintaan Allah. Yang kedua, al-mutajalisina fiyya, duduk sama-sama seperti kita duduk pada malam ni. Duduk majlis ilmu. Kita duduk majlis ilmu, ikhlaskan niat kerana Allah, kita akan termasuk orang yang al-mutajalisina fiyya. Ramai juga orang duduk sama-sama, tapi duduk kedai kopi. Kalau dia fikir agama tak apa, duduk kedai kopi mengatur orang lagi. Subhanallah. Apa saja yang dia dengar, dia cerita ke orang. Betul ke salah tak kira. Betul ke salah tak kira. Al-mutajalisina fiyya. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ni pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita bersama-sama dengan orang yang selalu duduk dengan kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin saya pernah sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi balik lewat waktu malam. Bila Nabi balik je, Ar-Rabi' nangis.
Nabi kata, kenapa kamu menangis wahai anak muda? Rabi', anak muda. Dia kata, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya, kerana kamu balik lewat. Menangis. Ya. Nabi pun kata, ya, apa nama ni? Kalau kamu ingin duduk bersama aku, kamu boleh minta apa saja. Kata Rabi', ya, apa yang boleh aku minta untuk duduk bersama denganmu, sedangkan kamu para nabi dan para rasul, aku tak mungkin boleh duduk bersama denganmu. Ya, Nabi pun kata perbanyakkan sujud. Ya, dalam hadis yang lain Nabi juga sebut bahawa manusia ini pada hari kiamat nanti akan bangkit bersama orang yang dia kasihi. Al-mar'u ma'aman ahabba. Setiap orang itu akan bangkit dengan orang yang dia kasihi. Maksudnya kalau kita kasih pada Michael Jackson, bangkitlah dengan dia besok. Cuma kita tak tahulah dia bangkit kat mana kan. Malam tadi ramai tengok bola kan. Sayang sangat dekat Manchester United, bangkitlah dengan Manchester United. Mengganti dengan baju merah tu sekarang. Ya. Jadi kita nak cinta kerana Allah dan Rasul. Ya. Cinta kerana Allah dan Rasul bukan tak boleh tengok bola, bukan tak boleh suka-suka dan sebagainya, tapi jangan melampau. Lebih daripada kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal mutazawirina fiyya, orang yang saling menziarahi keranaku. Tuan-tuan, ziarah orang sakit, subhanallah, fadilat dia cukup besar. Ziarah saudara yang kita yang tak sakit pun punya fadilat yang amat besar. Ya? Sebab itu orang dok sibuk cerita murtad dan sebagainya kan. Ya?